أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya muliakan pengurusi, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, para pegawai masjid, sahabat kita, Ustaz, lupa dah sahabat kita ni, main rekam ni, tak ingat nama. Nama apa tau? Nazih. Ustaz Nazih kita ni ada rekam, alhamdulillah. Dan seterusnya para jemaah, ibu-ibu, ayah-ayah, mamu kita no, ya. Ramai hari ni. Dia azam baru merdeka kata. InsyaAllah, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kebaikan pada kita. Di samping kita menyambut kemerdekaan, Allah merdekakan kita. Moga-moga Allah merdekakan kita di dunia dan merdekakan kita di akhirat, dan merdekakan kita daripada sifat-sifat yang dibawa ataupun ideologi-ideologi yang dibawa oleh para penjajah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ni kita dalam siri pengajian kitab kita, iaitu kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, petunjuk bagi jalan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ni adalah terjemahan daripada Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullah, dan diterjemahkan dan disusun semula oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dan yang ada dekat saya ni telah disunting dan diselenggara dan telah disemak oleh pentahqiq kitab yang bernama guru saya, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, atau digelar sebagai Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi rahimahullah. Moga-moga Allah merahmati mereka semua, wa nafa'ana bi'ulumihim fid darain, amin. Moga-moga Allah menafa'kan ilmu mereka semua pada kita, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Di malam ini kita berada di Masjid Binjai, Pulau Pinang. Moga-moga ada manfaat semuanya, insya-Allah. Kita telah sampai pada tajuk bab yang pertama pada menyatakan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bab yang pertama menceritakan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita dah baca sepintas lalu tentang dalil-dalil yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara dia yang kita baca, wahidatun la syarikalah, Tuhan tu esa, tunggal, satu, tak ada sekutu bagi dia. Fardun la nadhirah, tunggal, tidak ada bandingan pada dia, tak boleh nak banding dengan benda serupa dengan dia, sama kuat dengan dia, tak ada. Azaliyun
la bidayatalah, sedia ada, tak ada permulaan bagi dia. Tak macam kita asal-asal tak ada, kemudian baru ada, lepas tu lepas ni mati tak ada pula. Tuhan bukan macam tu, dia passion, dia sedia ada dah. Sarmadiyun la nihalayah, la nihayatalah, sarmadi yang kekal sampai bila-bila. Laisa kamislihi syai'un, satu lagi, munazzahun an musyabahatil makhluk, maha suci. Tuhan ni tak boleh disama dengan makhluk, tak boleh sikit pun. Tak boleh kita nak kata Tuhan ni Tuhan ni macam alam lah, macam alam ghaib lah. Tak boleh. Tuhan alam tak sama. Kena faham no? Tak boleh duk main reka-reka lagu tu. Tak boleh sama Tuhan dengan makhluk. Kalaupun dalam Quran cerita Tuhan tu ada tangan, ada wajah ke apa ke, kita tak terjemah ayat tu. Kita cuma kata semua tu Allah sahaja yang tahu makna dia lagu mana. Yang Allah sebut tangan tu macam mana, Allah Ta'ala saja yang tahu. Cuma ada ulama' khalaf, ulama' yang hebat daripada khalaf, mereka mentakwilkan tangan tu bukan maksud tangan, tetapi kekuasaan Allah. Gitu. Cuma macam tu ya. Nah, supaya kita tidak sesat duk bayang tangan Tuhan tu macam mana noh? Ada 2 ke? Ada 3 ke? Ada 8 ke? Dia main lagu tu pula. Dah. Tangan Tuhan bukan macam tangan kita, jangan duk bayang-bayang. Laisa kamislihi syai'un, Allah ni tak boleh dibanding dengan sesuatu apa pun. Tiada sesuatu seumpama Allah. Wa huwas sami'un basir, dia maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian ada lagi disebut apa? Laisa bijismin musawwarin, tiada Allah Ta'ala itu berjisim yang boleh merupa. Tuhan itu kan boleh merupa, nampak? Dia tak ada jisim, dia bukan boleh nampak macam dengan mata kepala kita yang biasa, tak boleh. Di akhirat esok kita boleh tengok Tuhan akan tunjuk rupa dia macam mana, wallahu a'lam. Masuk syurga esok boleh tengok lah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah boleh buat apa saja yang dia mahu. Jadi masa tu kita tengok wajah Tuhan macam mana. Makin tengok makin muda kita, makin tengok makin serak kita. Baik. Kemudian dia kata bagi ta'ala Allahu 'anil intiqalat wal harakat wal hulul wal aqtar wal jihad. Maha suci Tuhan daripada berpindah. Tuhan bukan jenis bergerak berpindah dak. Mengambil tempat, bukan ada tempat dia, bukan macam bertempat macam kita. Kita kena duduk atas kerusi, kena duduk di rumah kan. Kena duduk atas motor, kena duduk atas kereta. Bukan Tuhan bukan macam ni tu. Kan? Mengambil tempat dan bertempat pada sesuatu benua. Kita kena duduk atas kerusi. Tak boleh duduk atas angin, kita tak boleh. Mana ada orang boleh duduk atas angin. Dan berpihak dengan pihak yang tertentu. Jihad ni maksud dia, kalau bahasa model, bahasa dulu kata berpihak. Bahasa moden ni dia kata mempunyai arah. Tu jihad, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Tuhan bukan jenis tu. Dia tak ada jihad. Dia tidak ada arah atas, bawah, kiri, kanan. Lagu tu. Yang ni i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Pengarang kitab kita tulis. La yahwihi makanun, dan Tuhan ini tiada, Allah Ta'ala itu meliputi oleh tempat. Tuhan ni tidak meliputi tempat. Dia bukan jenis memenuhi ruang macam ayak. Ayak duduk dalam kulah, dia penuh dalam kulah tu. Macam udara, dia duduk kat bumi, dia penuh udara dalam bumi. Bukan macam lagu tu. Dia bukan meliputi tempat. Wala yuhsihi zamanun, dan Allah tidak menentukan oleh zaman. Allah bukan dia takluk dengan zaman. Dia tak duduk dengan masa macam kita ada pagi, petang, malam. Dulu muda lah, tua dah, tak ada. Tuhan tak ada begitu. Baik. Kemudian yang ni, yang tu yang bulan sudah, yang ni yang bulan ni. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Dia kata, adapun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu, maka iaitu 20 sifat. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang untuk memudahkan kita mengenal Tuhan yang benar. Ulama kaji, mereka susun 20 sifat. Sebenarnya sifat Tuhan ni ada banyak lagi, cuma yang ni yang menentukan ciri-ciri Tuhan yang sebenar.
Ada sifat-sifat ni, inilah Tuhan yang betul. Ulama susun dan susunan ni dia panggil susunan secara logik akal. Susunan tu macam mana siapa dia letak wujud dulu, qidam dulu, siapa tak haling tu, dia ikut susunan berdasarkan logik akal kita. Dia panggil ta'aqquliyan, susunan ta'aqquli. Okey. Yang pertama dia kata wujud mestinya ada. Kita tak cerita dah. Hak lawan dia tu tak cerita. Lawannya Adam, artinya tiada tu kita tak mau cerita. Sebab dalam ni tak ni adalah lebih menjurus kepada tasawuf. Cuma dia nak sentuh sikit berkenaan akidah supaya kita tak terpesong akidah. Sebab akhir-akhir ni banyak orang dia pelik-pelik, dia main fahaman pelik-pelik. Dia main duk kata Tuhan tu macam alam ghaib. Tuhan tu alam ghaib dia kata. Tuhan bukan duduk dalam alam ghaib. Tuhan dia duduk tempat dia. Dia tak macam kita. Kita ada alam manusia, alam jin, alam apa-apa. Ada. Tuhan bukan macam tu. Ada hak kata kalau kita duduk atas bukit ni, kita dekat dengan Tuhan. Mula dah. Kalau kita nak dekat dengan Tuhan, kita kena panjat gunung Kinabalu baru dekat dengan Tuhan. Special lagu tu pun ada. Dia main fahaman pelik-pelik lagu tu. Sebab tu dulu ulama susun siap dah. Kalau kita mengaji tunggu bagi faham. Kita tak jadi lagu tu. Bila kita tak mengaji sungguh tak berapa nak faham, tu dia duk mula mereka lagu tu, dia mereka lagu ni. Lepas ni ada marah kat saya ni. Kan? Bukan kita nak marah. Kita tak marah, kita cuma nak cerita saja bagi faham. Apa-apa kalau kita faham dia jadi kelaru. Kalau kita tak faham tu jadi celaru. Okey, baik. Jadi sifat yang lepas susun, lama susun ni supaya kita mudah mengenali sifat Tuhan yang benar. Ada 20 sifat. Pertama, wujud artinya ada. Wujud ni juga dia diberi nama sifat apa? Sifat nafsiyah. Sifat yang ada pada diri dan zat Tuhan. Wujud ni memang kena ada kat Tuhan. Kalau tak ada, Tuhan tu tak ada. Kan? Wujud tu maksud dia ada. Pen ni ada. Ni pen ke ada? Ni pen tapi dia ada. Sifat dia ada. Kalau tak ada dia, tak ada lah pen. Sifat tu, sifat wujud tu ada di pen ni. Walaupun kita tak nampak mana dia wujud tu. Ada pen, adalah sifat wujud kat pen. Okey, jadi dipanggil sifat nafsiyah, sifat yang ada pada zat. Kemudian yang kedua dipanggil qidam. Artinya sedia. Sedia ada. Sedia ada maksud dia tak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Sedia. Kemudian baqa, kekal. Tuhan ni kekal, tidak ada pengakhiran. Tadi yang mula qidam apa dia? Tidak ada permulaan. Baqa, tidak ada pengakhiran. Kekal, tak ada akhir. Kemudian mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan ia Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, iaitu bahasa mudah dia tidak sama dengan makhluk. Tidak juga. Tuan-tuan perhati perkataan saya sebut tidak semua. Qidam tadi sedia ada, tidak ada permulaan. Baqa, kekal, tidak ada pengakhiran. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah bagi segala yang baharu, maksud dia tak sama dengan makhluk. Tidak juga, tidak sama dengan makhluk. Kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya berdiri Allah Ta'ala itu dengan dirinya sendiri, iaitu bermaksud Allah Ta'ala tidak memerlukan zat dan pencipta. Tuhan tak memerlukan benda lain untuk cipta dia. Tak. Tidak juga. Yang keenam, wahdaniyah, artinya esa ataupun tunggal ataupun satu. Maksud dia tidak banyak. Tuhan tu tidak banyak dan tidak berbilang-bilang. Tuhan bukan pasti ada banyak-banyak, kan? Dia satu saja. Jadi berapa sifat buah ni? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sifat ni ulama, tuan-tuan boleh buat kurungan tepi tu, ulama namakan sebagai
sifat salbiyah. Sifat apa? Salbiyah, iaitu yang menafikan, menidakkan benda-benda lain. Nama dia apa? Sifat salbiyah. Gitu. Salbiyah ni dalam bahasa Arab maksud dia nafi. Dia menafikan perkara-perkara yang tak layak bagi Allah. Sifat salbiyah ni apa? Dia menafikan benda-benda yang tak layak bagi Allah. Allah tu sedia, tidak ada mula. Allah tu kekal, tidak ada akhir. Allah tu bersalahan dengan baharu, tidak ada benda yang sama dengan dia, tidak ada makhluk yang bersama dengan dia, yang serupa dengan dia, tak ada. Qiyamuhu binafsihi, Tuhan tu tidak memerlukan pencipta bagi dia, tak memerlukan benda lain, zat lain untuk bantu dia, tak perlu. Kemudian wahdaniyah, esa Tuhan tu tidak ada berbilang-bilang, tak ada yang serupa macam dia, tak ada yang macam dia pun tak ada. Dia tak berbilang-bilang. Okey, begitu. Dia usaha dan tunggal. Jadi sifat ni ulama kata nama dia sifat salbiyah, sifat yang menafikan perkara-perkara yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Clear no? Okey, kita teruskan yang seterusnya. Saya tak mau banyak sangat bab ni, sebab kita bukan nak menjadi ilmu tauhid. Kalau kita menjadi ilmu tauhid, kita nak buka kita tauhid. Itu cerita dia panjang tuan-tuan. Amrun i'tibari lah, macam-macam, banyak cerita dia. Dan sifat salbiyah tadi ni juga ulama sebut sebagai amrun i'tibari. Pening. Kalau cerita amrun i'tibari ni sekali tuan-tuan, balik segi pakat kena makan Panadol sikit, baru faham. Amrun i'tibari ni saya cerita mudah, ringkas sikit lah no. Dia tak ada tapi ada. Dia tak ada sungguh tapi ada. Sifat salbiyah ni, Halimah tadi kita baca tu. Dia tak ada sungguh tapi ada dalam fikiran hati kita. Sifat Allah sedia ada ni, dia tak ada pada Allah Ta'ala tu tapi dia ada. Dia tak ada sungguh, maknanya dia satu benda yang tidak menempel pada zat tu, tapi benda tu ada. Sifat Allah sedia ada tu, ada kat Tuhan, tapi dia tak ada kat diri Tuhan. Contoh macam tuan-tuan kata saya ni ada kan, sedia ada datang ni waktu kuliah ni lah. Cuba tunjuk kat saya, sedia tu kat mana? Saya sedia ada sini, mana sedia tu? Kalau tuan-tuan tunjuk saya, ni saya Ustaz Habib, saya sedia datang ni tak? Ada sedia. Mana sedia tu? Sedia tu ada dalam fikiran kita. Tu amrul i'tibari. Dia ada dalam fikiran kita, tak boleh nak tunjuk. Dia ada tapi dia duduk dalam fikiran kita. Tu dipanggil amrun i'tibari. Faham tak? Boleh lah sikit-sikit. Tak apa, balik ni bancuh kopi je, dia faham lah. Ilmu tauhid ni tuan-tuan kena mengaji lama. Mengaji lama baru faham. Dia bukan mengaji sat-sat sikit-sikit tak boleh. Tu saya kata saya nak sentuh sikit-sikit je. Tak mau banyak-banyak sangat. Lagi banyak-banyak sangat lagi. Tuan-tuan pakai tengok saya, lepas tu tengok jam, tu tengok pintu pula. Baik. Okey, kita masuk pada sifat yang seterusnya, yang ketujuh, qudrah. Artinya kuasa. Sehari saya nak terjemah boleh sikit. Saya nak ambil pandangan Pada'i dalam menterjemah perkataan qudrah, kuasa ni. Qudrah ni kita kata kuasa. Terjemah bahasa dia kuasa, tapi Pada'i tak setuju. Dia kata kalau kuasa tu benda kuasa. Macam mana nak contoh? Contoh bateri dah kuasa tak? Ada tak? Kalau kuasa dia habis, dia tak jalan kan? Kuasa tu habis kan? Jadi kuasa tu benda duduk dalam bateri tu. Allah bukan jenis kuasa hak benda duduk dalam bateri tu, bukan. Allah tu punca kuasa. Segala kuasa yang ada dalam dunia, termasuk dalam diri kita, termasuk apa semua planet, matahari semua, punca dia siapa? Allah. Jadi dia bukan kuasa. Dia bukan kuasa, dia bukan berkuasa. Dia perkuasa. Ni terjemah Pada'i. Ni terjemah Pada'i, maksudnya dia punca segala kuasa. Jadi terjemahan perkataan dia, Allah Maha Perkuasa. Allah perkuasa. Lagu tu boleh faham tak?
Pada saya terjemahan ni lebih tepatlah daripada kita sebut Allah tu kuasa ataupun Allah tu maha berkuasa. Kalau berkuasa, orang lain bagi kuasa kat dia, macam bateri. Dia dapat kuasa tu sebab kita buat bahan-bahan tu, dia dapat berkuasa. Bateri ni berkuasa tinggi. Dia dapat kuasa tu daripada bahan yang campur dalam badan dia. Kan? Bateri tu ada kuasa lagi. Kalau habis kuasa dia, tak jalan lah kereta tu kan. Jadi ada kuasa tu dalam bateri tu. Tuhan bukan lagu tu. Kuasa dia bukan jenis berkuasa, bukan jenis kuasa, dia perkuasa. Dia yang mengeluarkan kuasa tu, dialah punca kuasa-kuasa tu semua. Clear? Itu terjemahan pada satu ulama Jawi kita yang menterjemah dalam bahasa Melayu. Orang Arab tak ada masalah ni, sebab orang Arab dah faham dah dalam istilah bahasa Arab mereka. Cuba mereka pun ada juga perselisihan antara maksud-maksud tu. Cuba dalam bahasa Melayu, pada saya ini terjemahan yang tepat. Okey. Ke-8, iradah. Iradah artinya berkehendak. Berkehendak, iaitu Allah Ta'ala ni dia berkehendak lah. Dia ada kehendak untuk membuat makhluk dan sebagainya. Dia ada kehendak dia. Siapa dia buat lagu ni, siapa dia buat lagu ni, tu kehendak dia. Siapa dia buat rupa kita lagu ni, siapa dia buat Ustaz Abid ni tak apa nak putih sangat, tu kehendak dia. Kan? Kehendak Allah Maha Berkehendak. Baik. Dalam Pak Da'i, dia tak terjemah berkehendak, tapi Allah bukan pasien berkehendak. Kalau berkehendak maknanya kehendak tu bukan main asal pada dia. Kita pun berkehendak juga, kan? Allah Ta'ala ni pada ayat kata dia berkehendak. Berkehendak. Dia punca kehendak semua. Keinginan kita ni punca dia semua mai pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang gerak keinginan kita tu. Allah Ta'ala kita tak gerak keinginan kita, kita tak lalu apa kan? Kalau Allah Ta'ala tak gerak kita keinginan untuk makan kan sehari kan, pergi nasi kandang mana kau kan, kita teringin nak makan, tak ada tak teringin sebab tu ada orang hak pergi umrah, dia pergi duk kata pula makan tak sedap lah kat sini. Tuhan bagi tak sedap sampai balik tak boleh makan kata orang. Makan muntah balik sampai Malaysia, mendarat kat lapangan terbang tu, jumpa nasi kandang, terus makan, terus lalu makan. Nampak? Siapa tarik nikmat makan dia tu? Allah Ta'ala tarik kehendak dia nak makan tu. Jadi Allah ni dia punca kehendak semua orang. Okey? Jadi dia berkehendak, terjemah Pak Da'i. Semua dia pakai per. Okey, yang ke-9 ilmu, artinya mengetahui. Pak Da'i dia terjemah yang pengetahuan. Pak Da'i ni siapa dia? Wan Ismail, dia pengarang kitab Baquratul Amani. Ulama besar kita tu. Okey, ilmu maksud dia mengetahui. Kalau terjemahan Pak Da'i dia pengetahuan. Dia pengetahuan, maknanya dia punca pengetahuan semua ilmu. Kemudian hayat ataupun hayat artinya hidup, hayah ataupun bukan hayat, hayah. Hayah lebih tepat. Hayah artinya hidup. Allah ni dia bukan dekat hidup, dia penghidup, dia punca semua kehidupan. Kemudian sama' ke-11, sama' artinya mendengar, tapi kalau terjemahan Pak Da'i bukan mendengar, pendengar. Dia punca pendengaran semua. Kemudian yang ke-12 basar, artinya melihat. Melihat, tapi yang lebih tepat pada saya setuju dengan pandangan Tuan Guru Wan Ismail ataupun Pak Da'i yang bagi. Dia mengaji di Mekah tuan, alim besar. Anak murid dia yang sempat saya mengaji dulu, Tuan Guru Haji Saleh Tuan Guru Haji Saleh si. Okey. Yang ke-12 basar, melihat, lebih tepat lagi kita kata pelihat. Dialah yang memula, dialah yang melihat, mula-mula yang melihat, dan dialah yang punca bagi semua penglihatan kita. Ke-13 kalam, iaitu artinya berkata-kata di sini, tapi pada saya lebih tepat kita kata perkata. Dialah yang mula berkata-kata dan dialah punca semua kita boleh berkata-kata. Ke-14 Okey, sampai tang 13 ni, yang ni daripada 7 sampai 13 ni
ulama panggil ni sifat ni nama dia apa? Sifat ma'ani, nama dia. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani no. Sifat ma'ani apa dia? Sifat yang wujud ada dengan zat Allah Ta'ala. Sifat ma'ani ni bermaksud satu sifat yang wujud, sifatun wujudiyatun qa'imatun bidhatihi ta'ala yata'atta biha ijadu kullu mumkinin wa adamuhu ala waqfil idarah. Sifat ma'ani ni terjemah dia mudah, satu sifat yang ada sungguh, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dia tak macam sifat tadi salbiah tu, dia ada tapi amrun i'tibari adalah otak kita. Yang ni tak, dia memang sifat yang ada pada Tuhan. Tuhan tu berkehendak, memang sifat kehendak tu ada kat Tuhan. Dia sifat yang ada sungguh, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang didapati dengan sifat itu menjadikan segala mungkin, iaitu segala makhluk. Dengan sifat-sifat ni lah Tuhan cipta makhluk. Sifat dia ada kuasa, dia cipta makhluk. Sifat dia kehendak nak cipta kita, dia cipta kita. Sifat ilmu dah dia cipta kita, dia bagi ilmu kita. Baik. Atau meniadakannya, ataupun dia tak buat makhluk pun dengan sifat ni. Dia kehendak nak buat, dia buat. Dia kehendak nak buat Ustaz Habib, dia buat. Dia tak kehendak, dia tak buat. Dia kehendak nak buat alam ni, dia buat. Tak kehendak, dia tak buat. Gitu. Mengikut kesepakatan sifat iradah. Ikut sifat iradah kehendak dia. Gitu. Jadi sifat ma'ani ni semua ada kat Tuhan. Macam sifat begitu juga, sifat saya ni boleh tengok, ada kat saya tak? Tengok tu, ada kat mata saya, tidak? Nampak tak mata saya? Nampak kan? Gitu. Jadi sifat tu dia ada di zat Tuhan tu. Dia tak macam sifat tadi. Sifat qidam tu dia tak boleh tunjuk pada zat tu, tak boleh tunjuk. Macam sifat saya tu ada tang ni, sifat yang kita imagine dalam otak kita aja, amrun i'tibari. Okey? Clear dah? Tak apalah, sikit-sikit dah. Pelan-pelan. Okey, sifat ke-18 ke-14 ni sampai 20 pula. Okey. Kaunuhu ta'ala qadiran, artinya keadaan Allah Ta'ala itu yang berkuasa. Kemudian yang ke-15, kaunuhu ta'ala muridan, artinya keadaan Allah Ta'ala itu yang kehendak. Sifat ni dari 14 sampai 20 ni ulama panggil dia sebagai sifat apa? Nama dia sifat ma'nawiyah. Ulama panggil kategori sifat ni sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Tadi ma'ani, min alif, min ain alif nun ya, ma'ani. Yang bawah ni ma'nawiyah, min ain nun waw ya ta. Sifat ma'nawiyah ni adalah satu sifat ibarat daripada berdirinya qiyamul qudrah bizat. Dia nak khabar kata, kita bagi laluan pada azan insya-Allah. Kita sambung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad
hurmati sayyidina Muhammadin wasilat syaraf wa darajat. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi. Baik. Kita dah sampai pada yang seterusnya, ke-14 sampai 20 sifat Allah Ta'ala. Yang ni, kategori ni ulama panggil dia sebagai sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ni adalah rentetan daripada sifat-sifat makni. Sebab tu nama dia sama. Atas tu qudrah, bawah ni kaunuhu ta'ala qadiran. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa, yang ada sifat berkuasa. Sifat maknawi ni cuma nak menegaskan bahawa keadaan Allah Ta'ala yang sentiasa ada sifat ni. Maknanya bukan kita kadang-kadang hari ni kuat, esok talarat. Muda dulu kuat, lah ni talarat dah kan. Dia makin lama makin tua makin talarat. Mula-mula sekali dia main sifat apa? Rambut gugur. Lepas tu pipi kendur, gigi bertabur. Gigi dah luruh habis dah. Makan bubur. Tak dia nak makan apa dah lah. Nak tokak tu tak boleh, tokak ni tak boleh, gigi tak ada. Lepas tu duk makan bubur, jumpa doktor. Lepas tu rajin jumpa doktor, ada appointment saja. Pergi mana haji appointment doktor. Mula duk makan kacang putih banyak. Last sekali masuk kubur habis. Itu kita macam tu. Allah Ta'ala dia sifat dia tu sentiasa ada kat dia. Tu kaunuhu tu, keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa sentiasa. Dia duk sentiasa full power 100%. Dia tak macam Ultraman, 5 minit lawan lampu dia mula nak padam, tik lampu habis kan. Dia bukan macam tu. Tuhan dia full, sentiasa keadaan dia macam tu. Jadi semua sifat yang daripada 14 sampai 20 ni semua sentiasa ada kat Tuhan macam tu. Sama banyak macam tu. Gitu. Clear tak? Ma'ani tadi nak abang sifat tu ada kat Tuhan. Maknawi ni nak cerita hal keadaan Tuhan tu duduk macam tu lah sifat dia. Baik. Jadi kita baca ke-14, kaunuhu ta'ala qadiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang sentiasa berkuasa, yang berkuasa. Kaunuhu ta'ala muridan, artinya keadaan Allah Ta'ala tu yang sentiasa dia bersifat berkehendak. Kemudian kaunuhu ta'ala aliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang sentiasa mengetahui. Ketujuh, kaunuhu ta'ala hayyan, artinya keadaan sentiasa Allah Ta'ala itu hidup. Dan ke-18, kaunuhu ta'ala sami'an, artinya keadaan Allah Ta'ala yang sentiasa mendengar, terus menerus. Kita saat dengar, saat tak dengar kan. Mula-mula muda dulu dengar, lama-lama orang panggil, "Oi haji, mana api tu? Apa dia?" Dia memang tak dengar lah. Dia mula tak dengar. Ke-18, ke-19, kaunuhu ta'ala basiran, keadaan Allah Ta'ala itu yang maha melihat, maha pelihat. Kita mula-mula nampak, lama-lama kuih keji tak nampak. Buka kitab pun mula nak cari kanta, mula nak cari spek mata. Nasib baik ada setengah masjid tu, di sini tak ada kot. Setengah masjid tu ada ada orang wakaf spek mata tu. Kita punya melihat kita tak sama lah. Tuhan Allah Ta'ala ni maha melihat. Baik. Jadi ke-20, kaunuhu ta'ala mutakalliman, artinya keadaan Allah Ta'ala itu yang berkata-kata ataupun perkata, sentiasa perkata. Baik. Jadi itulah 20 sifat yang wajib kita ketahui dan fahami secara teliti. Saya cuma tak sentuh secara teliti sebab ini bukanlah, kitab ni bukanlah perbahasan mengenainya. Dan kalau nak bahas mengenainya, perlukan masa yang panjang sikit dan pemahaman yang panjang. Baik. Sesetengah daripada, kata pengarang kitab, sesetengah daripada sifat yang mustahil itu hak Allah Ta'ala itu, maka 20 sifat. Sifat yang mustahil pun ada 20 sifat gak, iaitu lawan bagi segala sifat yang tersebut itu jua. Lawan balik sifat tadi. Kalau dia kata mula-mula tadi Allah tu ada, mustahil dia tiada.
Sedia mustahil dia. Sedia lawan dia Adam ke apa? Sumpah. Wujud artinya ada, lawannya Adam. Adam tiada kan. Qidam tak tahu, tak ingat. Baik. Apa yang mustahil lawan pada tu. Allah melihat, lawan dia tidak melihat. Allah mendengar, lawan dia tidak mendengar. Begitu. Baik. Kemudian adapun sifat yang jaiz, iaitu harus. Jaiz tu bahasa Arab lah. Jaizun maksud dia harus. Artinya harus tu dia bagi maksud lah. Pada hak Allah Ta'ala itu, maka iaitu berbuat yang mungkin. Mungkin ni maksud dia benda yang mungkin lah. Kita orang Melayu pun kata mungkin. Benda yang logik pada akal nak buat benda tu. Atau meninggalkan berbuat akan dia, ataupun Tuhan tak mau buat benda tu, boleh saja. Jadi Tuhan akan buat benda yang mungkin. Benda yang tak mungkin dia tak akan buat. Tuhan tak akan buat benda yang sama dengan dia. Dia tak akan buat Tuhan lagi satu. Itu benda yang tak mungkin, Tuhan tak buat. Benda yang Tuhan buat, benda yang mungkin. Tuhan tak akan buat isteri bagi dia. Itu benda tak mungkin Tuhan buat. Tuhan tak akan buat anak pada dia. Itu benda tak mungkin. Tuhan tak perlu semua-semua tu. Okey. Kemudian, dan Tuhan harus meninggalkan bagi dia, berbuatkan dia. Contoh dia nak buat Ustaz Habib. Dia nak buat boleh. Dia tak mau buat pun boleh, ikut suka dia. Jadi harus bagi dia nak buat atau tidak buat satu benda. Baik. Dan harus tiada dibuatnya akan yang mungkin itu. Jadi benda yang mungkin dia buat tu, boleh jadi dia buat, boleh jadi tak buat. Dia nak buat Zaid, seorang lelaki yang bernama Zaid, boleh dia buat ataupun boleh dia tak buat, ikut suka dia. Jadi Tuhan memang sifat dia macam tu, ikut dia, ikut suka dia, dia nak buat atau tidak buat. Maka tiada wajib atasnya berbuat akan dia, dan tiada wajib meninggalkan akan dia. Maksudnya Tuhan ni tak wajib dia nak buat, dia mesti kena buat dekat alam ni kat kita. Tak mestinya. Dia nak buat, dia buat. Dia tak mau buat, dia musnahkan. Sebelum manusia ni ada kaum-kaum lain dah sebelum kita. Dia buat, lepas tu dia musnahkan. Lepas tu dia buat pula, dia musnahkan. Lepas tu baru dia buat manusia. Gitu. Jadi tak wajib pada dia nak buat ke tak buat. Jadi ikut suka dia, sebab dia Tuhan yang maha kuasa lagi maha pencipta. Baik, itu sifat-sifat bagi Allah Ta'ala. Selanjutnya tuan-tuan kena mengaji dan belajar sifat-sifat ni dalam kitab-kitab tauhid, seperti kitab Baqaratul Amani, seperti kitab-kitab tauhid yang lain, kitab-kitab akidah yang lain. Baik. Kemudian kita masuk pada sifat-sifat yang wajib pada hak segala rasul itu 3 perkara. Jadi bab tauhid tadi saya ni kalau boleh kita cadangkan mana-mana masjid, mana-mana surau, kalau nak buat majlis ilmu, nak buat kuliah, tuan-tuan kena pastikan ilmu-ilmu yang wajib, yang fardu tu ada dalam jadual. Contoh, dalam jadual 1 bulan tu mesti ada ustaz yang mengajar ilmu akidah, mesti ada. Yang kedua, mesti ada ustaz yang ajar ilmu berkaitan dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran ke apa kan. Kemudian mesti ada ustaz yang mengajar ilmu berkenaan hadis kan. Kemudian mesti ada ilmu yang hadis ni semualah, apa-apa hadis yang berkaitan. Kemudian mesti ada yang mengajar tentang ilmu fiqh daripada mula sampai habis. Dia bukan mengaji satu bab je. Dia mula sampai habis. Fiqh ni ada banyak kan. Ada taharah, ada ibadat. Ada ibadat taharah sekali lah. Ada ibadat, ada munakahat, ada muamalat, yang last sekali jinayat. Jadi semua-semua bab tu kena ada guru yang mengajar. Terutama yang mula tadi tu, akidah tu penting. Di surau saya sampai ada 2-3 ustaz mengajar bab akidah je. Dia pun seronok nak mengaji akidah. Bab fiqh semayang je ada 3 ustaz duk mengajar. Dia jangan bertindih banyak-banyak sangat. Lagi orang jemu, ustaz ni main cerita semayang, ustaz nu pun main cerita semayang. Berapa ustaz dah cerita semayang kan. Gitu. Baik, jadi pastikan benda-benda yang penting, yang fardu ain, yang perlu belajar ada dalam jadual tu semua ustaz. Baru kita masuk benda-benda yang lain. Baik.
Sifat yang wajib pada hak segala rasul itu 3 perkara. Ada kebanyakan kita mengaji sifat wajib pada rasul ada berapa? Ada 4. Jadi mungkin Syekh Abdul Somad ni dia letak 3 ni, dia suruh kita carilah satu lagi tu. Kebanyakan ulama dalam kitab-kitab tauhid yang lain sebut dia ada 4 perkara, no? Termasuk kitab yang dia karang sendiri, Syekh karang dalam kitab dia Sirrus Salikin, karangan dia sendiri. Dia sendiri pun masukkan dalam kitab Sirrus Salikin tu ada 4 sifat wajib bagi rasul. Tapi tak tahu dalam kitab ni dia buh 3 je. Wallahu a'lam. Mungkin dia saja buh sebab nak tengok ataupun nak suruh kita kaji dan tambah gitu. Baik. Jadi pertama dia kata siddiq, iaitu benar. Nabi ni mesti sifat dia benar, tak pernah bohong. Nabi tak pernah bohong. Dalam ada satu syair Arab, satu syair dalam Nabi ni, dalam banyak-banyak perkataan dia, hanya satu bait syair saja yang Nabi pernah sebut. Ana nabiyyul la kadhib wa ana ibnu Abdul Muttalib. Itu sarangkak syair yang satu-satunya Nabi pernah sebut. Saya Nabi yang tak pernah bohong dan saya cucu keturunan Abdul Muttalib. Gitu. Baik. Jadi itu sifat Nabi Nuh, dia takkan bohong. Kedua, sifat yang kedua amanah, iaitu kepercayaan. Nabi ni orang yang sangat dipercayai. Sebelum dia jadi Nabi pun dia digelar Al-Amin. Nabi Muhammad ni digelar Al-Amin. Nabi Muhammad ni sangat dipercayai. Orang Arab cukup percaya kat dia. Pernah berlaku satu peristiwa, tuan-tuan tahu cerita ni. Ketika mana Kaabah tu dibina semula, dia runtuh sikit, dibina semula. Lalu akhirnya berlaku perebutan siapa nak letak batu Hajar Aswad. Masa tu Nabi ada zaman tu. Hampir-hampir mereka ni bertetak sama-sama mereka. Pasal kabilah ni kata kami lagi mulia, kami lebih layak letak Hajar Aswad tu. Kabilah ni kata tak, kami lagi mulia, kami layak letak. Kawan ni pula kata tak, kami lagi mulia. Pakai nak buka pedang habis lah. Sampai ada seorang cerdik pandai di kalangan mereka kata, kalau begitu kita kena buat keputusan. Kalau tak buat keputusan, tak mesyuarat, habis ni semua pakai perang habis. Nak berebut pasal nak letak batu Hajar Aswad saja. Akhirnya mereka buat keputusan, kata siapa yang masuk melalui pintu ni, pintu utama laluan ke Masjidil Haram ni, mula-mula masuk ni pada pagi ni ataupun pada pagi esoknya, dialah orang yang menjadi hakim untuk memutuskan apa nak buat kat kita ni. Mereka tunggu saat tu. Ada riwayat kata tunggu sekejap Nabi masuk, ada riwayat kata besok pagi tu mereka tunggu siapa masuk dulu. Tengok-tengok yang masuk tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa tu dia bukan Nabi lagi. Dia tengok-tengok dia, ada yang di antara ahli mesyuarat tu duduk dalam hati ni, dia duduk rasa ataupun dia duduk suka ataupun dia duduk sangka, kalaulah masuk tu Muhammad, kami setuju punya. Tengok-tengok betul Nabi Muhammad yang mula-mula masuk. Bila Nabi masuk, mereka semua tengok, kalau dia ni yang jadi hakim kami percaya. Sebab dia ni Al-Amin, orang paling dipercayai. Lalu Nabi SAW pergi pada mereka, dan Nabi buat keputusan pada mereka. Nabi kata, lah ni kamu pergi ambil kain putih, satu kain besar warna putih, kamu letakkan Hajar Aswad dalam kain itu. Kemudian setiap kabilah masing-masing akan pegang bucu kain itu untuk angkat batu Hajar Aswad. Bawa pergi dekat Kaabah, dan aku sendiri yang akan pasang batu tu pada Kaabah balik. Masya Allah, tabarakallah. Semua setuju. Maknanya semua ada bahagian masing-masing untuk meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Semua setuju, pakai ambil, letakkan kain putih, bawa semua bawa pergi kat Kaabah, dan Nabi sendiri meletakkan dengan tangan dia yang mulia kepada Kaabah tersebut batu Hajar Aswad. Baik, jadi itulah Nabi kita Muhammad SAW, sifat dia yang kedua, sifat Nabi ni. Baik, yang ni bukan Nabi Muhammad saja sifat ni, semua Nabi-Nabi sifat yang sama. Baik, yang ketiga tabligh, iaitu menyampaikan segala barang yang disuruhkan mereka itu, menyampaikan akan dia kepada makhluk. Nabi ni penuh dia khutbah panjang tu sampai dia kata apa? Ya Allah bersaksilah, maka aku telah menyampaikan.
Nabi dia sampaikan semua apa benda yang perlu diceritakan, semua dia cerita. Sebab tu hadis Nabi ni ada banyak. Imam Ahmad Ibn Hanbal, pengasas mazhab Hanbali, dia hafal 1 juta hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya banyak, Nabi sampai semua, Nabi tak tinggal sikit pun. Quran tu 6,236 ayat, semua Nabi sampaikan, tak sembunyi langsung. Dan Quran tu tak berubah walaupun dah 1445 tahun dah duduk macam tu, tak berubah. Okey. Jadi Nabi sampaikan semua kat kita. Kita ya nak kena cari hak Nabi sampai tu. Kita bisa dengar, kita bisa dengar. 1 juta hadis yang Imam Ahmad bin Hanbal hafal tu, kita hafal berapa? Kita bisa dengar berapa? Takkan nak hadis 40 lagi. Dia tak boleh hadis 40 dah, dia kena hadis berpuluh-puluh dah. Kena banyak dah. Gitu. Baik. Jadi sifat Nabi menyampaikan, dan Nabi telah sampaikan kepada kita. Kita lah yang kena usaha cari, dan kita kena usaha sampaikan. Nabi kata apa? Ballighu anni walau bil ayah. Kita mesti sampaikan hak Nabi sampai tu, walaupun 1 ayat. Kita ni tanggungjawab kita, sampai ke ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, apa yang Nabi cerita kita kena sampaikan. Jangan sampai benda mengarut, sampaikan Nabi sampaikan. Baik. Kemudian sifat yang keempat apa dia? Fatanah. Nanti tak ada dalam kitab. Tapi Syekh Abdul Samad ni dalam kitab dia Sirrus Salikin, dia letakkan benda tu. Tak apalah, kita tulis bawah tu. Yang keempat, fatanah artinya bijaksana. Lawan dia baladah, iaitu bodoh. Nabi mesti adalah orang-orang yang bijak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah orang yang sangat bijak. Sangat bijak sekali. Baik. Banyaklah cerita kebijaksanaan Nabi. Antara dia yang tadi itu, peristiwa peretakan batu Hajar Aswad itu menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam peperangan, Nabi lah yang mengaturkan strategi peperangan, memenangkan orang Islam dalam peperangan Uhud dan sebagainya. Baik. Kemudian ada sifat yang mustahil ke atas mereka itu. Para nabi-nabi ini sifat mustahil, lawan pada sifat tadi. Yang pertama al-kidb, artinya dusta. Kedua al-khiyanah, artinya curang. Jadi nabi-nabi ni tak pernah berdusta. Nabi-nabi tidak pernah curang, khianat, tipu. Nabi tak pernah tipu. Nabi sentiasa beramanah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat amanah. Sampai ketika nak pergi hijrah pun masih ada lagi orang kafir Quraisy yang simpan barang amanah kat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terpaksa bagi kepada Sayyidina Ali untuk serah balik kat mereka. Sampai tahun tu orang percaya kat Nabi, walaupun tak suka kat Nabi, percaya kat Nabi. Yang ketiga al-kitman, menyembunyikan. Nabi tak pernah sembunyi. Apa semuanya Nabi sampaikan. Nabi cerita semua. Pasal hari kiamat ni detail kat kita. Sampai hari ni kita boleh tengok tanda-tanda hari kiamat semua dah, kebanyakan dah berlaku dah. Kan? Jadi Nabi tak pernah sembunyi. Apa semua Nabi cerita. Kita saja yang tahu dan tak tahu. Yang mengaji tahulah, yang tak mengaji tak tahu. Kemudian yang ketiga, yang keempat tadi, fatanah, Nabi cerdik, lawan dia baladah, bodoh. Nabi-nabi ni semua cerdik-cerdik belaka, tidak ada yang bodoh. Gitu. Adapun sifat yang harus bagi mereka ialah menerima barang sesuatu. Menerima barang sesuatu daripada al-a'rad al-basyariyah, iaitu sifat-sifat kemanusiaan. Nabi-nabi ni semua ada sifat manusia biasa macam kita. Allah cipta nabi-nabi ni bersifat manusia biasa supaya kita manusia biasa boleh ikut. Dan kita tak banyak songeh. Tu pun ada orang kata dia nabi tak apalah. Dah, Tuhan buat nabi tu sifat macam kita. Bukan kerana dia nabi, tapi dia sifat macam kita. Dia boleh buat apa, kita boleh buat apa yang dia buat. Tuhan tak bagi nabi tu di kalangan malaikat. Kalau dari kalangan malaikat jadi nabi, mampulah kita. Malaikat tak makan, tak tidur, tak minum, tak berkahwin, jenuh kita, tak boleh ikut. Baik. Tetapi sifat-sifat kemanusiaan nabi-nabi ini tidak membawa mengurangkan martabat mereka yang tinggi. Mereka tetap menjadi manusia yang mulia walaupun mereka bersifat seperti manusia biasa, seperti sakit dan barang sebagainya. Nabi-nabi ini sakit, tapi sakit itu tidak merosakkan martabat dia.
Contohnya macam cerita Nabi Ayub alaihissalam, dia sakit, betul tak? Tapi penyakit dia tuan-tuan tidaklah mencacatkan jawatan dia sebagai Nabi. Tak ada sampai orang jijik tak mau berkawan dengan dia, tak. Sakit dia tidak sampai tahap itu. Baik. Kemudian, dan demikian lagi wajib bagi tiap-tiap mukallaf akil balik bahawa mengetahui dan mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala membangkitkan Nabi yang ummi. Nabi kita bijak, tapi Tuhan bagi kurang satu sifat kat dia, iaitu dia ummi. Dia tak tahu baca dan tak tahu tulis. Sebab Tuhan buat lagu tu supaya tidak ada siapa pun di atas muka bumi ni akan kata Nabi Muhammad ni lah yang reka Al-Quran. Kalau Nabi boleh baca, tentu Nabi baca kitab-kitab Bible apa semua. Kalau Nabi boleh tulis, tentu Nabi yang tulis Quran. Tapi Nabi tidak boleh baca dan tidak boleh tulis, tapi dia ajarkan Al-Quran tu daripada wahyu. Nak abang kat kita semua bahawa Quran ni bukan reka, bukan mai daripada otak Nabi, tapi mai daripada Allah Ta'ala. Sebab tu Allah cabang sampai hari ni, siapa yang boleh tulis Quran serupa macam Quran, satu surah atau satu ayat buat mai, Tuhan cabang sampai hari ni, tidak ada siapa pun boleh tulis. Kalau lah Quran tu tak betul, mesti ada orang boleh tulis serupa Quran. Buku kan banyak dalam dunia ni, banyak kan buku, macam-macam buku ada. Sampai dibuat pesta buku tiap-tiap tahun, buku beratus-ratus, beribu-ribu buku. Tidak ada satu pun yang boleh menandingi dan menyamai apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Hebat Al-Quran ni, sampai nombor dia pun boleh kira, perkataan dia pun boleh kira. Ada bukti-bukti pada perkataan-perkataan tu. Baik, macam-macam orang kaji, beribu-ribu kitab boleh dihasilkan daripada Al-Quranul Karim. Tu hebatnya Quran. Baik. Jadi sebab tu Tuhan bagi Nabi tu seorang Nabi yang ummi, yang tidak tahu baca dan tidak tahu menulis. Dan dia main daripada golongan Quraisy. Quraisy ni bangsa yang mulia di kalangan Arab, dan diperanakkan di negeri Makkah Al-Mukarramah. Nabi kita Muhammad main daripada mana? Makkah Al-Mukarramah, satu tempat yang hebat dan berkat. Mekah ni tuan-tuan tahu pasal apa nama dia Mekah? Tuan-tuan tahu asal perkataan dia sebut dalam Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah. Tu nama sebenar dia. Nama sebenar Mekah tu Bakkah. Sebab apa nama Bakkah? Kata ulama, setengah ulama kata sebab dia ambil daripada perkataan baka. Baka maksud dia menangis. Di tempat yang ramai orang akan menangis. Tuan-tuan, siapa yang pergi Mekah, siapa yang tengok Kaabah, siapa yang sentuh Kaabah, siapa tak menangis, tuan-tuan? Siapa tak menangis? Kalau dia tak menangis langsung, pelik dia ni, hati keras sungguh. Saya bawa ramai orang dah pergi, kan? Masya Allah, tengok Kaabah pun menangis, tuan-tuan. Tak patah lagi pegang lagi, teriak. Sebab dia memang bumi Bakkah, di bumi menangis. Itu dia. Jadi bumi Mekah di bumi yang hebat, sejarah dia panjang, cerita dia macam-macam. Cerita dia macam-macam peristiwa yang hebat-hebat berlaku di Mekah. Sebab tu Tuhan pilih Nabi Muhammad muncul, dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah yang mulia, dan dikuburkan di negeri Madinah Al-Munawwarah. Madinah pun negeri yang hebat, negeri yang Allah sebut dah sebelum Nabi Muhammad nak lahir, nak ada pun, ataupun masa peristiwa Isra' dan Mi'raj pun Tuhan dah sebut dah, kata Madinah akan jadi tempat Nabi SAW berhijrah. Namanya Muhammad, dan anak Abdullah, dan anak Abdul Muttalib, dan anak Hashim, dan anak Abdul Manaf. Dan keturunan dia ni ada lagi Kusai, Kilab, Murrah lah apa semua, sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan disuruhkan dan diutuskan menjadi Rasul kepada sekalian masyarakat Arab, Ajam. Arab ni bangsa Arab, Ajam ni siapa? Kita lah, bangsa yang bukan Arab, dia panggil Ajam. Kemudian jin dan manusia semua sekali, seluruh manusia. Maka membinasakan syariat itu akan segala syariat Nabi yang terdahulu. Bila mai agama Islam, syariat lain terbatal, kitab-kitab lain semua dimansuhkan,
Hanya yang ada yang boleh pakai hanya agama, hanya Islam dan hanya Al-Quranul Karim dan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa. Maka membinasakan syariat itu akan segala syariat Nabi yang dahulu, iaitu penghulu segala manusia. Nabi kita Muhammad ni sayyidu waladu Adam, penghulu semua manusia, iaitu terlebih daripada segala anbiya yang dahulu. Dan Nabi kita Muhammad ni lebih daripada segala nabi-nabi yang dahulu. Kalau kita cerita kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni bulan ni dia main dekat dah dengan Rabiul Awal. Jadi itu bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan ni kita banyak dah baca cerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni memang, Nabi Muhammad ni adalah nabi yang paling terpilih, paling hebat, paling baik, paling cantik, paling segala-galanya lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu bukan takat kita selawat kat Nabi, bukan takat malaikat selawat kat Nabi, tapi Allah Taala sendiri selawat kat Nabi. Maka bulan ni tuan-tuan, kita kempen diri kita sendiri, kempen tiap-tiap seorang kita, selawat banyak-banyak kat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni pahala dia besar, ganjaran dia besar. Bukan takat kebaikan di dunia, bahkan kebaikan di akhirat. Bahkan ditunaikan segala hajat orang yang rajin selawat. Dia rajin selawat, Tuhan tunai, Tuhan makbul semua doa-doa dia. Selawatlah kita banyak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Nabi yang terpilih, cukup cantik Tuhan tatung dia. Tuan-tuan, kalau kita himpun nama Nabi Muhammad, nama dia Muhammad bin Abdullah, nama mak dia Aminah. Kalau gabung tiga-tiga tu jadi apa? Abdullah, hamba Allah. Muhammad, terpuji. Aminah, yang dipercayai. Hamba Allah yang terpuji, lagi dipercayai. Itu hebat. Susun nama pak mak dia, jadi hebatlah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca kisah dia tuan-tuan, kita akan sayang dan jatuh hati pada dia. Orang-orang bukan Islam yang nak baca kisah hidup dia kerana nak mencari kesalahan dia, kebanyakan mereka akhirnya memeluk Islam dan jatuh hati kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukup itu setakat dulu untuk apa yang kita kongsi pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi kepada tajuk yang seterusnya. InsyaAllah dia akan sampai nanti kepada beriman kepada malaikat dan sebagainya. Dan kita akan habiskan tentang tajuk ini pada masa yang akan datang, insyaAllah. Jadi sekadar itu sahaja, yang baik daripada Allah Azza wa Jalla, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf silap dan salah. Moga-moga apa yang kita kongsi sedikit pada malam ni menjadi manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman wa adaban liqarribuna ilaih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal rasyidin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami. Kasihanilah mereka seperti mana mereka pernah mengasihani kami sewaktu kami kecil. Ampunilah dosa orang-orang yang kami kasihi, isteri dan anak-anak kami, saudara mara kami, jiran-jiran kami, sahabat-sahabat baik kami, dan seluruh orang-orang yang pernah membuat baik kepada kami dan orang-orang yang pernah kami sakiti mereka. Dan ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengetahui akan majlis kami pada malam ini. Ya Allah, seandainya di kalangan kami ini yang sukar kehidupannya, Kau pemudahkanlah. Ya Allah, seandainya di kalangan kami ini yang hilang pedomannya, Kau Allah, ya Allah, Kau beri petunjuk padanya. Ya Allah, seandainya di kalangan kami ini yang jahil, ya Allah, Kau beri ilmu padanya. Ya Allah, seandainya di kalangan kami ini yang tidak faham, ya Allah, Kau kurniakan kefahaman dan hidayah buatnya. Ya Allah,
Seandainya di kalangan kami ini yang sakit, Kau sembuhkanlah ya Allah. Seandainya di kalangan kami ini yang sempit rezekinya ya Allah, Engkau maha kaya, kurniakan dia rezeki dan keberkatan yang melimpah ruah ya Allah. Seandainya di kalangan kami ini yang mempunyai sebarang hajat yang Engkau mendengarnya ya Allah, Engkau maha menerima segala permintaan mereka ya Allah. Kabulkanlah segala permintaan kami semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami agar dapat mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batinnya, secara perbuatan, percakapan, akhlak dan ibadat yang baik ya Allah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.